Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Pada minggu ini, kita akan beralih kepada modul apresiasi seni. Modul apresiasi ini ialah merupakan modul yang keempat dalam pembelajaran pendidikan seni visual atau pendidikan kesenian. Apa itu apresiasi? Anda tahu tak? Apresiasi seni ialah proses membuat penghargaan kepada hasil karya, sama ada karya kita sendiri atau karya rakan kita. Aktiviti apresiasi ini biasanya dilakukan berpandukan yang pertama, bahasa seni visual. Bahasa seni visual ini kita boleh kelompokkan kepada dua bahagian. Yang pertama, asas seni reka, dan yang kedua, prinsip rekaan. Yang kedua, aktiviti apresiasi ini kita boleh hasilkan melalui mengulas teknik yang kita gunakan dalam penghasilan karya. Yang ketiga ialah melalui proses penghasilan karya, iaitu bagaimana kita menghasilkan sesuatu karya. Dan yang keempat ialah melalui pengalaman kita sepanjang proses penghasilan karya. Untuk aktiviti minggu ini, kita akan ambil satu sahaja bahagian daripada jenis-jenis apresiasi seni, iaitu kita akan ambil skop asas seni reka. Anda masih ingat apa itu asas seni reka? Jika murid-murid masih tidak ingat, murid-murid boleh rujuk nota yang telah saya sediakan di dalam modul yang telah diedarkan sebelum ini. Bagi aktiviti pada minggu ini, apa yang anda perlukan ialah yang pertama, hasil karya anda. Yang kedua, lembaran modul apresiasi seni ataupun kertas kosong. Dan yang ketiga ialah sebatang pensel. Kita akan tunjukkan contoh macam mana cara kita nak buat aktiviti apresiasi bagi modul PDPR untuk kali ini. Okey, ini ialah contoh gambar. Ini ialah contoh hasil karya yang saya hasilkan. Tak cantik pun lah, biasa-biasa je. Okey, jadi ini pula ialah contoh borang yang saya buat untuk memudahkan awak semua lah. Okay, jadi kita boleh lihat satu persatu kat sini. Ini ialah 6 asas seni reka yang awak patut belajar lah. Okay, 6 asas seni reka. Kita ada yang pertama iaitu unsur garisan. Kemudian kita ada rupa, kita ada bentuk. Kemudian kita ada ruang, jalinan dan juga warna. Okay, baik. Sekarang kita akan kenal pasti apakah elemen yang ada pada hasil karya kita ni. Okay, cuba kita tengok hasil karya kita ni. Okay, yang pertama ni okay, kita cari elemen yang pertama iaitu elemen garisan. Apa elemen garisan yang awak nampak dalam hasil karya saya ni? Cuba awak perhatikan. Okay, kita dekatkan sikit. Kita tengok banyak elemen garisan di sini. Yang pertama dekat sini. Okay, garisan daun ni, daun pokok kelapa ni. Ini ialah salah satu contoh elemen garisan yang dekat sini. Okay, kemudian batang pokok kelapa. Okay, ini ialah garisan melintang. Garisan melintang iaitu garisan ufuk ni. Okay, kemudian dekat sini pun ada lagi elemen garisan. Okay, baik. Dekat bawah ni pun banyak ni elemen garisan ni. Ni permukaan tepi pantai. Okay, bayang pokok. Ya. Di belakang ni pun gambaran pokok kelapa daripada jauh. Ini semua ialah elemen-elemen garisan yang ada kat sini. Jadi kita boleh senaraikan terus dalam lembaran kerja ni. Apa elemen garisan yang ada? Yang pertama, kita tulis siap-siap. Apa elemen garisan yang ada? Kita ada garisan apa ni? Okay, kita ada garisan melengkung. Kita ada garisan melengkung. Lagi, apa garisan yang kita ada lagi dekat sini? Kita ada garisan lurus kat sini.
Okey, ini garisan lurus. Okey, garisan lurus. Okey, kita ada garisan lurus kat sini, banyak garisan lurus. Okey, kita boleh tulis garisan lurus. Okey, garisan lurus. Okey, lagi apa? Ni garisan ni berombak. Garisan berombak kita boleh panggil garisan berombak. Okey, jadi yang ketiga kat sini garisan berombak. Okey. Ada banyak lagi elemen garisan sebenarnya kat sini. Okey. Tapi tak apa. Kita teruskan kepada yang seterusnya pula, kita tengok rupa. Rupa apa yang ada kat sini? Seperti yang awak tahu, okey, rupa ni kita terdiri daripada yang pertama rupa organik dan juga rupa geometri. Kalau dalam gambar pemandangan macam ni, dah tentulah, okey, rupa yang ada ialah rupa organik. Rupa organik. Apa itu rupa organik? Rupa organik ni ialah rupa yang bukan rupa geometri. Seperti ni buah kelapa, batang pokok kelapa ni, okey. Daun kelapa ni semua, pokok kelapa ni sini kita panggil sebagai rupa organik lah. Okey, kita pergi seterusnya kepada bentuk. Okey. Kalau bentuk ni, yang mana kita dah belajar, bentuk ni ada dua jenis. Yang pertama ialah bentuk konkret dan yang kedua ialah bentuk organik. Jadi kalau kata bentuk konkret ni ialah benda konkret lah. Contohnya pensel ni. Pensel ni ialah benda konkret. Okey, ataupun cawan, pinggan, itu semua ialah bentuk konkret lah. Manakala bentuk ilusi pula ialah lukisan. Jadi secara automatik kalau lukisan ni ialah bentuk ilusi lah. Bentuk ilusi. Okey, bentuk ilusi. Okey, kalau kata awak buat contoh mozaik gunakan kayu aiskrim. Jadi bentuk di situ kita ada bentuk konkret sebab kita ada kayu aiskrim ataupun kertas yang digulung-gulung. Jadi itu ialah contoh bentuk konkret. Konkret ni ialah benda yang nyata lah. Objek nyata. Okey, bentuk nyata kita panggil sebagai konkret. Manakala ilusi ni benda yang ada atas kertas. Macam pemandangan ni atas kertas ni, ini ialah bentuk ilusi. Baik, seterusnya kita pergi kepada elemen ruang. Okey, elemen ruang ni kalau kita boleh lihat, ruang tu maksud dia ialah apa yang ada di antara dua objek. Contoh macam pokok kelapa ni, pokok kelapa satu ni dengan pokok kelapa yang kedua ni. Okey, di antaranya ini kita panggil sebagai ruang. Okey, ruang. Dan juga ruang juga kita boleh bahagikan dia sebagai beberapa bahagian lah. Okey, pokok kelapa ni ialah imej yang berada di hadapan sekali. Okey, kalau kita lihat pokok kelapa ni ialah imej yang berada di hadapan sekali. Jadi yang di belakangnya ialah pemandangan kawasan pinggir pantai, tepi pantai. Dan yang di belakang sekali ialah langit dan juga bukit, bukau dan juga kawasan hutan. Ini ialah ruang yang kita ada. Kita ada ruang hadapan iaitu pokok kelapa. Okey, ruang tengah iaitu kawasan pantai dan juga ruang belakang. Kita ada hutan, okey, gunung dan juga last sekali ialah langit. Ini ialah ruang yang kita ada. Kita ada ruang hadapan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Selain itu, gambaran ni juga kita boleh gelarkan dia sebagai ruang terbuka lah. Okey. Baik. Jadi kita ada 4 jenis ruang. Okey. Yang pertama ialah ruang terbuka sebab gambaran ni ialah gambaran di bahagian luar. Okey. Jadi ialah ruang terbuka. Yang kedua kita ada ruang hadapan. Okey. Yang ketiga kita ada ruang tengah. Dan yang keempat kita ada ruang belakang. Jadi awak boleh terangkanlah nanti. Okey, ruang terbuka ni apa maksud dia? Terbuka ni maksud dia pemandangan di luar. Itu ialah ruang terbuka. Kalau ruang hadapan ni maksud dia ialah objek yang berada di hadapan. Satu-satu gambar tu. Okey, yang seterusnya iaitu ruang tengah. Ruang tengah tu ialah objek yang berada di antara objek hadapan dan juga objek yang belakang, iaitu gambar pemandangan pantai. Dan yang terakhir ialah
ruang belakang. Ruang belakang ni ialah bahagian belakang sekali gambar yang awak hasilkan tu. Ni kalau gambar lah. Kalau kata objek lain, lain lah pula penceritaan tentang ruangnya tu. Okey. Baik. Okey, sekarang kita teruskan kepada elemen yang kelima, iaitu elemen jalinan. Apa elemen jalinan yang ada dekat sini? Seperti mana yang awak tahu, jalinan ni kita ada jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Kalau jalinan sentuh ni ialah jalinan yang ada pada objek yang kita boleh sentuh. Kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Tapi dalam skop karya kita sekarang ni ialah karya lukisan. Jadi tak bolehlah kita nak rasa dengan jalinan dia, melainkan awak hasilkan lukisan yang ada jalinan. Yang kita bila sentuh, kita boleh rasa pokok kelapa tu timbul, daun kelapa tu timbul, itu ialah jalinan sentuh. Tapi dalam konsep lukisan saya ni, kebanyakannya ialah jalinan tampak. Jalinan tampak tu ialah jalinan yang kita nampak, tapi kita sentuh tak rasa. Contoh macam daun kelapa. Awak nampak kan daun kelapa tu ada beza kan? Boleh nampak macam daun kelapa tu betul. Tapi bila awak sentuh, tak ada rasa. Rasa licin saja. Tapi bila awak tengok, ada jalinan kat situ. Itu maksud dia, jalinan tampak. Jalinan yang kita nampak tapi tak boleh nak sentuh. Sentuh tak rasa. Okey, jalinan kat sini, jadi kita senaraikan. Jalinan ialah jalinan tampak. Dekat mana awak nampak? Awak tulislah kat sini. Daun kelapa. Baik, seterusnya kita pergi kepada elemen yang terakhir, iaitu elemen warna. Kalau dalam lukisan ni dah tentulah banyak elemen warna yang digunakan. Seperti mana yang awak belajar, kita ada warna asas, warna sekunda, okey, warna panas, warna sejuk. Okey, kalau kita tengok warna asas, apa warna asas yang ada kat dalam ni? Warna asas merah, biru, kuning. Ada tak merah, biru, kuning? Warna biru ada, warna kuning ada, tapi warna merah tak ada. Jadi awak boleh senaraikan lah. Kalau awak nak lihat dari aspek warna asas, kalau warna asas, kita ada biru dan juga kuning. Okey, seterusnya. Kalau kata dari aspek kroma warna, kita tengok warna pemandangan ni menggunakan warna panas ke warna sejuk? Warna panas ni ialah warna yang melibatkan warna yang ada pada api. Merah, jingga lah. Itu semua ialah warna panas. Jadi kalau pemandangan tepi pantai macam ni, selalunya kita banyak gunakan warna sejuk. Warna sejuk ni warna yang berunsurkan air. Biru, okey, hijau, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, itu ialah warna kita panggil sebagai warna sejuk. Jadi elemen warna seterusnya kita ada sini ialah warna sejuk. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak buat hasil apresiasi lah kepada hasil kerja saya. Ini ialah hasil kerja saya. Tajuknya ialah pemandangan di tepi pantai lah. Saya menghasilkan gambaran pemandangan di tepi pantai. Okey, baik. Sekarang ni saya akan membuat apresiasi dari segi aspek asas seni reka. Kita ambil asas seni reka. Okey, yang pertama ialah garisan. Okey, garisan yang pertama ialah garisan melengkung. Kita dapat lihat di sini. Di bahagian batang pokok kelapa, pelepah kelapa dan juga daun kelapa ni ada garisan melengkung. Okey, seterusnya garisan lurus ialah pada bahagian garisan melengkung ni ialah garisan lurus. Okey, seterusnya yang ketiga ialah garisan berombak pada bahagian sini. Garisan berombak-ombak. Okey. Baik, seterusnya ialah rupa. Okey, rupa yang ada dalam ni ialah rupa organik, iaitu rupa yang tidak tetap bentuknya. Okey. Ini ialah rupa organik, pokok kelapa, okey, batu, okey. Ini ialah rupa organik. Seterusnya bentuk. Yang ketiga ialah bentuk. Okey, jadi dalam hasil karya saya ni, saya menggunakan bentuk ilusi. Tapi ilusi ialah bentuk dua dimensi. Jadi bila kita cerita pasal gambar, jadi secara otomatiknya ialah bentuk ilusi lah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi yang keempat, iaitu ruang. Okey, ruang ialah ruang terbuka. Kalau sebab dia pemandangan di bahagian luar, okey, pemandangan luar, jadi kita panggil dia sebagai ruang terbuka. Dan ruang hadapan, kita dapat lihat di sini, gambar ni kita ada 3 ruang utama, iaitu ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Ruang hadapan ialah pokok kelapa. Okey, ruang tengah ialah pantai dan ruang belakang ialah langit lah.
Itu 3 ruang yang ada lah. Okay, seterusnya ialah jalinan. Jalinan yang ada pada hasil karya ni ialah jalinan tampak, iaitu jalinan yang kita nampak tapi kita sentuh tak rasa. Okay, jalinan tu ada pada dalam kelapa, okay, air batang kelapa ni. Okay, ini ialah jalinan tampak. Okay, seterusnya ialah yang terakhir, yang keenam, iaitu warna. Okay, dalam hasil karya saya ni, okay, dari segi aspek warna asasnya, okay, yang saya gunakan ialah warna biru dan juga warna kuning. Itu ialah dari segi warna asas lah. Dari segi warna sekunder, saya banyak menggunakan warna hijau. Okay, dan seterusnya secara keseluruhan, penggunaan warna yang saya gunakan, saya banyak menggunakan warna sejuk dalam menghasilkan hasil karya saya yang menggunakan warna biru, hijau, kuning. Okay, warna-warna sejuk lah. Okay, baik, itu saja hasil apresiasi saya pada hari ini. Terima kasih semua. Jadi, saya berharap agar semua murid-murid faham bagaimana cara untuk melakukan aktiviti apresiasi. Dalam konteks aktiviti kita pada minggu ini, ialah aktiviti apresiasi berdasarkan asas seni reka. Sekiranya anda dapat menyenaraikan semua elemen asas seni reka yang terdapat dalam hasil karya anda, maka anda telah berjaya dalam aktiviti kita pada minggu ini. Dan anda semua telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Tahniah kepada semua. Jadi sehingga berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Selamat belajar.